Okey, selamat pagi, salam sejahtera. Okey, untuk hari ni kan kita akan belajar macam mana cara untuk menulis ulasan. Pernah dengar tak ulasan? Pernah dengar tak ulasan? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak pernah. Pernah cikgu. Okey, sebenarnya ulasan ni ada dalam kertas peperiksaan awak tau. Kalau awak nak jawab periksa, dia ada dah. Elok je dekat bahagian B tu untuk ulasan. Okey, cikgu tak nak, cikgu baru nak mulakan ajar teknik ni sebab apa? Kan awak baru nak belajar kertas penulisan bahagian B. Okey, teknik untuk awak menulis ulasan ni dia ada dalam kertas penulisan. Kertas peperiksaan awak bahagian B. Okay, untuk hari ni objektif dia apa? Okey, awak akan dapat mengetahui maksud ulasan tu apa. Kemudian awak akan ketahui cara-cara untuk menulis ulasan. Kemudian yang ketiga awak akan dapat, yang ketiga salah ni, membina ulasan dengan teknik yang betul. Okey, tengok kat sini. Ini adalah bahagian B kertas peperiksaan awak. Okey, sekejap ada bunyi ni, sound effect. Okey, menulis ulasan ni apa? Okey, dia ada sama ada bahan sastra ataupun bukan sastra, nanti kita tengok. Okey, kemudian awak kena tulis ulasan ni maksudnya apa? Contohnya kan, awak suka tengok cerita kan? Betul tak? Awak suka tengok movie yang panjang-panjang. Betul. Ulasan, tahu maksud ulasan? Kalau awak suka tengok cerita, okey, awak tengok sampai daripada awal sampai habis kan, betul tak? Kemudian awak ingat apa yang awak tengok kan? Okey, bila dah ingat semua tu, awak nak cerita balik dekat orang yang tak tengok lagi tu. Okay, tu maksudnya kita ulas balik cerita tu. Faham tak ni? Faham tak ni? Kita ulas ulasan. Okay, kita ulas balik, kita ceritakan balik, kita pendekkan cerita tu. Kita tak payahlah cerita daripada A sampai Z macam mana daripada awal sampai habis, tak. Kita ringkaskan. Faham tak? Kita ringkaskan cerita, kita cerita ke orang. Itu masuk ulasan. Nampak tak ni? Dalam perenggan 50 hingga 80 patah perkataan sahaja dalam perenggan awak tu. Okey, maknanya bila awak dah siap habis semua tu, awak kena kira lah. Dia ada jangan lebih daripada 80. Macam tu lah, kalau lebih sikit tak apalah kan. Jangan lebih sangat-sangat sebab apa markah dikira. Okey. Kemudian bahan rangsangan ni maksudnya ada grafik ataupun bukan grafik. Okey, grafik tu macam mana? Dia akan bagi ni gambar tu sama ada gambar bersiri. Daripada selalunya kalau gambar bersiri ada 6 keping gambar dia akan bagi kan. Awak ceritakan apa yang ada dalam gambar tu. Ataupun gambar tunggal. Gambar tunggal maksudnya gambar tu satu je. Seketul gambar tu awak ceritalah. Ataupun carta, iklan, poster, peta pemikiran, peta minda dan sebagainya. Selalunya kan dia bagi gambar lah untuk tahap awak ni kan, tahap sekolah rendah. Okay, ataupun bahan bukan grafik, okay, dia akan bagi petikan cerita, dialog, surat, rencana, laporan dan sebagainya. Awak kena ulas balik. Okay, kita pergi ke panduan menulis ulasan. Okay, kalau awak lihat kat sini, dia ada 3 perenggan. Sama je macam karangan kan. Karangan pun ada perenggan juga kan. Tapi karangan ada 5 kan kalau boleh kan. Tapi untuk ulasan tak payah panjang-panjang. Ada 3 perenggan je. Okay, yang pertama perenggan pendahuluan. Samalah. Kedua perenggan isi. Yang ketiga perenggan penutup. Okay, apa tu? Faham tak ni? Sampai sini faham tak? Kita kena cikgu kena ajar slow takut awak tinggal kata apa ni. Okey, seterusnya ciri-ciri ulasan yang baik. Macam mana kita nak tengok ciri-ciri ulasan yang baik? Sini. Okey, yang pertamanya mesti menepati kehendak soalan. Okey, menepati kehendak soalan maksudnya kalau soalan tu bagi A, awak jawab A juga. Janganlah awak pergi melencong tempat lain. Habis markah awak nanti. Okay, kemudian tulis dalam bentuk perenggan. Mesti tulis dalam bentuk perenggan. Supaya bila pemeriksa tu tengok kan dia akan baca dengan kata kalau tengok ada 3 perenggan tu, ada 3 perenggan kan. Okay, bila tengok tu dia dapat baca dengan betul lah, dengan baik lah. Tak adalah berserabut kan. Awak masuk semua sekali seketul dalam tu ayat tu. Macam pening nak pemeriksa nak tengok. Kemudian mesti menepati jumlah patah perkataan. Ni yang penting ni. Okay. Kemudian tiada kesalahan ejaan dan juga tata bahasa. Ini kena betul. Ini kena check. Tak nak, kalau boleh awak dah tahun 4, jangan ada lagi kesalahan ejaan, jangan ada lagi kesalahan tata bahasa. Tata bahasa ni apa? Macam kata hubung ke awak salah guna kan? Penanda wacana awak salah guna ke, ayat tanya apa? Kata tanya awak salah guna. Janganlah. Kemudian tulisan tu kena apa? Tulisan awak tu kena apa?
Tulis cantik. Dan betul. Kemas. Jangan macam cakap ayam kan. Sebab apa, pemeriksa ni dia orang, pemeriksa tu orang, macam cikgu kan. Bukannya robot. Pemeriksa ni orang. Orang ni ada perasaan. Bila kalau first time tengok awak punya kertas periksa tulisan macam cakap ayam, apa perasaan dia? Dia nak tengok pun kan. Dia letak tepi dululah. Dia letak tepi dulu awak punya kertas periksa. Sebab apa? Mood dia tak sampai lagi. Sebab apa? Tengok tulisan awak tu cakap ayam. Jangan macam tu. Jadi kalau nak bagi pemeriksa tu semak markah awak dengan baik, awak tulis Sinopsis dan ulasan sama ke? sinopsis dan ulasan. Sinopsis tu dia cerita tapi tak habis. Kan? Sinopsis yang novel ke apa kan, betul tak? Kalau kita baca novel kat belakang buku tu ada tulis sinopsis kan. Okey, cerita ni tentang apa, ni. Tapi dia tak bagi tahu kesudahan cerita tu kan. Untuk ulasan dia akan ceritakan daripada awal sampai habis tapi dia ringkaskan. Okay. Lepas tu dia ada kesimpulan apa pengajaran yang awak dapat ke, macam tu lah. Itu ulasan. Contoh dah awak tengok kat sini. Ini yang pertama. Ni pertama. Okey, pendahuluan. Tulis semula soalan arahan. Nanti cikgu bagi tips dia ni. Okey, perenggan isi yang kedua. Ini perenggan kedua. Okey, nyatakan isi tersurat dengan isi tersirat. Apa benda isi tersurat, isi tersirat ni? Pernah dengar tak? Pernah dengar? Pernah cikgu pernah dengar cuma tak ingat. Tapi tak ingat. Isi tersirat boleh nampak, isi tersirat tak boleh nampak. Betul, pandai. Okey, pandai dengan silan. Okey. Kemudian penutup. Penutup ni apa dia punya kesudahan cerita. Okey, rumusan ataupun kesimpulan yang awak boleh kupas. Okey, itu 3 perenggan tadi. Seterusnya, okey, cara menulis pendahuluan. Lihat kat sini betul-betul. Okey, ini teknik dia, kalau boleh kena ingat. Cara menulis pendahuluan, awak ingat satu ni. Kenapa? Okey, contohnya S ni apa? Salin. Maksudnya ni pendahuluan, ini fokus kepada perenggan pertama tadi pendahuluan. Pendahuluan tu perenggan pertama, apa yang awak nak kupas, isu tentang apa. Okey, salin balik. Salin apa? Salin balik apa yang diceritakan berkenaan tajuk dia. Tajuk apa? Okey. Kemudian awak ulas. Ni ulasan ni awak ulas. Okey, itu pendahuluan. Contoh nanti cikgu tunjuk. Sekarang tengok satu-satu. Sekarang ni ini adalah penanda wacana. Cikgu dah banyak kali ajar penanda wacana. Ingat ke tak ingat? Ingat cikgu. Penanda wacana ni sangat-sangatlah menjadi kesukaan pemeriksa kalau ada dalam kertas yang awak tulis tu. Okey. Penanda wacana ni ialah rangkai kata yang menghubungkan idea antara ayat pertama dengan ayat kedua. Maksudnya dia menyedapkan lagi cerita. Dia macam penghubung ayat yang bagus untuk awak gunakan. Okey, antaranya apa? Antaranya, selain itu, seterusnya, di samping itu, akhir sekali, kesimpulannya. Okey, ini adalah memang step-step dia. Okey, kita tengok kat sini. Ini kena ingat. Okey, ini adalah penanda wacana. Awak ingat 5 jari awak ni. Okey, jari awak ni ada 5. Kemudian awak ingat awak ingat perkataan ini. Asdak. Okey, asdak ni fokus kepada penanda wacana tau. Boleh ingat? Boleh faham? Apa tu asdak? Boleh. A tu? Ni, awak tengok ni. Awak nampak tak arrow cikgu ni? Okay, A ni, A yang pertama ni, A ni antaranya. Okay, antaranya. Okay, ini kita dah masuk bahagian ni 1 sampai 4 ni adalah perenggan kedua tau. Okay, perenggan kedua. Okay, bila dah masuk nombor 5 ni adalah penutup. Tadi kita dah bincang pasal apa? Pendahuluan kan? Ni pendahuluan. Okey, kemudian kita masuk penanda wacana. Penanda wacana tu dah masuk isi. Penanda wacana ni dah masuk isi untuk perenggan kedua ni. 1 sampai 4 ni perenggan kedua. Okey, fokus kepada huruf S. S tu adalah selain itu. Nampak tak ni? Ini penanda wacana ni. Antaranya, selain itu. Okey, D ni di samping itu. A ni akhir sekali. K ni kesimpulannya. Apa ni tak nampak lagi kan? Tak dapat bayang lagi kan? Okey, ini adalah ayat-ayat yang awak boleh gunakan untuk awak tulis ulasan nanti. Okey, antaranya kita mestilah. Selalunya kalau kita tulis ulasan, kita akan gunakan perkataan ni lah. Kita mestilah, kita haruslah, kita hendaklah, kita janganlah. Macam tu. Okey, ulasan ni kita nak bagi bagi nasihat kepada orang lah, lebih macam tu. Okey. Kita masuk ulasan. Okey, macam ni lah. Nombor 2, selain itu. S ni selain itu, kita sewajarnya apa-apa-apa.
Okay, di samping itu kita hendaklah apa-apa. Okay, ini ayat ni memang orang akan gunakan, murid-murid akan gunakan. Okay, akhir sekali kita sepatutnya buat apa? Okay, kesimpulannya ini adalah penutup. Nombor 5 ni adalah penutup. Penutup memang kita gunakan perkataan kesimpulannya ataupun nak lagi canggih kan. Awak tahu perkataan apa? Tahu tak perkataan apa? Hello, tidur ke? Ada ke tak kat sini? Anak-anak ada tak kat sini? Ada cikgu. Ada sebab. Senyap je cikgu ni tidur. Okey. Tadi saya terlelap. Terlelap. Jangan terlelap ni, fokus ni penting ni. Okey, nanti cikgu tunjuk macam mana apa contoh-contoh yang kertas dalam periksa awak tu. Okey, kesimpulannya ataupun awak boleh guna perkataan ni. Konklusinya. Okey, konklusi tu maksudnya kesimpulan lah. Kalau awak guna perkataan konklusi lagilah canggih, lagi bagus. Okey, formula menulis ulasan. Okay, inilah yang paling penting kalau awak dah dapat je satu, dapat je dah masuk bahagian B kan, awak terus fokus kepada formula menulis ulasan. Okay, awak lihat kat sini, tepi ni. Okay, ada perkataan ni pula, poin-poin ni. Okay, ini adalah formula dia, pasak. Tadi asdak tu apa? Penanda wacana, ingat? Okay, ini adalah formula tulis ulasan. Pertama, P, pendahuluan. Okay, ini perenggan pertama. P yang pertama, pendahuluan. A, antara. Yang tadi tu lah, yang tadi tu. Antaranya tadi tu. Pasal tak? Ingat tak? Okay. Kemudian S, seterusnya, selanjutnya, selain itu. Bukannya suruh tulis semua ni. Pilihlah mana-mana yang sesuai yang awak rasa selesa nak guna. Okay. A, akhirnya. Nah, ni dah orang kata isi yang terakhir. Okay, kesimpulannya ini kena tulis kalau setiap kali awak dah dapat bahagian B tu, awak terus tulis pasak. Okay, ini pendahuluan ni perenggan pertama. Okay, A, S, A ni dah masuk, ni perenggan 2, ni perenggan 2, ini pun perenggan 2. Okay, terakhir ni adalah perenggan ketiga. Nampak tak ada 3 perenggan? Perenggan 1. Okey, antara seterusnya akhirnya ni penanda wacana. Perasan tak? Okey, ini adalah penanda wacana. Ini pun penanda wacana untuk penutup. Penutup perenggan 3. Okey, selain daripada semua-semua ni, awak kena ingat apa? Ingat 2T. Apa itu T? Ini, fokus, tengok sini. Okey, T yang pertama, tersurat. Tiru. Tahu tiru? Bukan nama orang tiru tu Tapi T yang pertama ni tersurat. Apa isi yang ada dalam gambar ataupun soalan awak tu. Awak tiru je balik, awak salin je balik. Tu maksud dia. Tersurat tu dah ada dalam carta ataupun gambar rajah yang dibagi tu. Okay, T yang kedua, tersirat. Tersirat ni kita tak nampak. Tersirat ni kita kena fikir. Tersirat ni kita kena olah. Cikgu, benda ni makin lama makin susah je cikgu. Makin lama makin susah. Sebab tu cikgu kata ulasan ni susah. Okay, kita akan buat slow-slow. Tak apa, kita akan ulang balik. Sebab awak akan gunakan teknik ni sama sampai awak sekolah menengah nanti. Okay, ini adalah contoh dalam soalan peperiksaan awak. Okay, contoh kan. Ini adalah kertas 2. Kertas 2 ada 3 bahagian tau. Ada 3 bahagian. Okay, kertas 2 ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay, ini adalah bahagian A. Okay, bahagian A ni hanya tulis ataupun bina ayat je. Apa yang awak nampak dalam gambar ni, awak bina ayat kat sini. Ini bahagian A. Okay, satu ayat, satu soalan ada 2 markah. Sebab tu markah penuh ada 10. Nampak kat sini? Okay, 10 markah ni maknanya satu soalan ni 2 markah. Okay, bila nak dapat, ini cikgu bagi sejarah rawak lah. Ini bukan ulasan, ini hanyalah bina ayat untuk bahagian A tau. Okay, awak kena gunakan ayat apa? Ayat majmuk lah yang cikgu dah ajar selalu tu, mesti dapat 2 markah. Kalau awak buat ayat tunggal, 1 markah je awak dapat. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Bagus. Contohnya kan, ni ada murid sedang berlari kan, awak tulis lah nama orang tu. Okay, fokus kepada subjek. Bila nak bina ayat, fokus kepada subjek siapa. Okay, Ali dan Abu telah mendahului kan larian 100 meter. Nampak tak ada dan kat situ, maknanya ayat majmuk. Dan kalau boleh awak kena huraikan, lagi bagus.
Okey, seterusnya. Ini cikgu tak nak fokus sebab ini kita dah selalu buat bina ayat. Cikgu suruh awak bina ayat tu. Inilah ulasan bahagian B. Nampak tak? Nanti cikgu besarkan. Okey, inilah ulasan bahagian B. Okey, ulasan bahagian B. Contohnya apa? Ulasan ada 15 markah. Okey, masa yang dicadangkan 25 minit yang awak kena jawab. Okey, keselamatan semasa di jalan raya perlu diberi perhatian oleh pengguna jalan raya. Ini adalah tajuk dia. Okey, berdasarkan gambar di bawah ini tulis ulasan tentang ciri-ciri pemandu bijak di jalan raya dalam bentuk perenggan. Okay, nampak tak ni? Panjangnya hendaklah 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, nanti cikgu kita akan buat soalan ni. Ni cikgu terangkan dulu. Ini ulasan. Nampak tak dia bagi gambar rajah apa ni? Tunggal. Ini bahagian C. Bahagian C karangan. Okey, bahagian C karangan yang kita selalu bina, yang kita dah buat selalu tu kan. Karangan kalau bahagian C dia akan bagi 25 markah. Lepas tu masa yang dia akan bagi kepada awak, dia cadangkan kepada awak lah 35 minit. Lepas tu panjang karangan ni 80 hingga 120 patah perkataan. Okey, kemudian karangan ni dia akan bagi awak pilihan soalan. Okey, soalan 1 ataupun soalan 2 awak boleh pilih. Mana awak rasa awak boleh jawab, awak buat. Ikut macam cikgu dah ajar, buat rangka karangan. Apa pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan juga penutup. Okay, sebab tu kena buat rangka karangan. Jangan malas. Okey, ini kita lihat contoh ulasan. Okey, kita lihat kat sini Okay, rajah di bawah menunjukkan cara penjagaan kesihatan. Okay, ini tajuk dia tau. Okay, tulis ulasan tentang cara-cara menjaga kesihatan dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, macam mana awak nak tulis pendahuluan? Ingat tak tadi satu tadi? Ingat dia punya formula pendahuluan tadi satu Tajuk. Okey. Okey, contoh ulasan tajuk dia. Okey, pergi balik, cari balik mana. Okey. Ni, sekarang lihat kat sini Pendahuluan awak kena salin tajuk. Salin tajuk. Salin macam mana? Okey, kat sini kan dia bagi kan. Rajah di bawah menunjukkan cara penjagaan kesihatan. Okey, macam mana? Okey, kat sini dia bagi rajah di bawah. Awak potong di bawah ni, awak tulis tukarkan kepada ini. Okey, maknanya rajah ini menunjukkan cara penjagaan kesihatan. Habis, siap pendahuluan. Nampak tak? Kita baru isi pendahuluan yang terakhir. Okey, masukkan lagi. Okey, rajah ini menunjukkan cara penjagaan kesihatan. Sambunglah ini tentang cara-cara menjaga kesihatan. Dalam bentuk perenggan ni tak payah salin. Okey, sampai sini. Okey, itulah pendahuluan awak. Nampak tak? Faham tak? Nampak. Cikgu ulang balik Okey, macam mana nak tulis pendahuluan? Ambil ataupun salin dari tajuk. Okey, kat sini dia bagi tajuk rajah di bawah menunjukkan cara penjagaan kesihatan. Okey, di bawah ni awak potong, awak tukar kepada ini. Rajah ini misalkan rajah ini menunjukkan cara penjagaan kesihatan. Okey, itu yang isi pertama untuk pendahuluan. Okey, tulis ulasan tentang cara-cara ni adalah ini adalah awak kena cari nanti. Okey, awak sambunglah tentang cara-cara menjaga kesihatan. Titik, habis. Habis dah pendahuluan awak. Ini sambung ke sini. Tentang ni. Rajah ini menunjukkan cara penjagaan kesihatan tentang cara-cara menjaga kesihatan. Itulah pendahuluan. Okey, jom tengok betul tak? Okey, ini dia buat macam ni. Okey, rajah menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan sebagai panduan untuk kita kekal sihat. Boleh. Tak ada masalah. Tapi cikgu bagi tips tadi tu lagi senang kalau awak nak buat. Okey? Boleh tak? Faham tak? Faham tak ni? Faham. Pendahuluan. Faham kan? Seperti tu tadi. Okay. Awak boleh tulis macam ni juga. Boleh. Janjikan yang penting ada point yang dibagi. Cara-cara menjaga kesihatan tu mesti ada. Habis. Betul lah. Kalau awak dapat kat sini markah awak. Okey, untuk perenggan isi, kemudian awak rujuklah rajah bagi kan? Awak rujuk rajah dia bagi tu cara-cara menjaga kesihatan. Okey, perasan tak kat sini ada gambar mandi, gosok gigi, bersenam, makanan sihat. Okey, bila dah nampak gambar ni, bila awak dah nampak gambar macam ni, awak terus tulis pasak. Apa pasak? Okey, awak tulis pendahuluan dah siap dah. Okey, dah. Okey, yang ini isi. Isi tu inilah yang gambar-gambar ni isi. Faham tak ni? Okey,
Ini adalah isi tersurat. Isi tersurat dah nampak kat sini dah. Poin-poin tu adalah isi tersurat. Isi tersirat tu kena huraikan. Isi tersirat tu huraikan daripada isi tersurat yang dia bagi. Okay, mandi. Ingat tak tadi cikgu kata kita kena guna frasa apa? Kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah. Okay, itulah dianya. Okay, mula dengan A. Antaranya. Okay, antaranya apa? Ayat dia tak habis. Okay, antara, ambil lah balik. Antara cara-cara menjaga kesihatan termasuklah, okay, kita hendaklah ambil terus poin pertama ni. Nampak tak ni? Faham tak ni? Okay, kita dah masuk perenggan kedua kan? Untuk A kan? Pendahuluan kita dah buat dah. Okay, sekarang masuk A, antara tadi. Poin pasak tadi ingat, antara. Okay, ambil ayat antara, ambil frasa antara. Okay, antaranya, antara cara-cara, ambil balik ayat tadi ni, antara cara-cara menjaga kesihatan termasuklah, ambil isi surat yang pertama. Kita haruslah mandi. Berapa kali sehari? Fikir secara logik lah. 2 kali. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Okey. Cikgu dia rasa Itu baca cikgu surat. biasa saya mandi pagi je. Nak tulis tersirat? Kenapa kena? Kenapa kena mandi? Kenapa kena mandi? Supaya badan kita Mandi. Itulah tersirat dia. Okey. Sambung balik, ulang balik. Antara cara-cara menjaga kesihatan termasuklah kita haruslah mandi supaya badan kita bersih dan segar. Titik. Habis dah. Macam tu lah. Okey, masuk untuk yang gosok gigi. Okey, gosok gigi ni macam mana? Awak ambil lah pula S ni. Awak gunakan S apa? Selain itu, nampak tak tadi? Pasak tadi? Okay, S yang pertama. Selain itu, kita haruslah menggosok gigi. Berapa kali? Okey, buat huraian macam tu. Supaya apa? Bersih dan cantik. Okey, supaya dapat menjaga kebersihan gigi. Macam itulah huraian dia. Okay, masuk lagi S lagi yang lain apa? Masuk lagi tak tadi S lain? Seterusnya, kita hendaklah sentiasa bersenam. Kenapa kena bersenam? Jelaskan. Kenapa kena bersenam, Priscilia? Tidak mudah mendapat penyakit ke, badan kita sihat dan kuat ke, bagi huraian. Okey, dan masuk dah habis dah. S dah habis dah. Ambil A pula. A apa tadi? A apa tadi? Siapa ingat lagi? Pasak tadi. A apa? akhir sekali. Bagus. Akhir sekali boleh ataupun akhirnya pun boleh. Okey, ambil isi yang terakhir. Akhir sekali kita haruslah makan makanan yang berkhasiat, yang mengandungi karbohidrat ke, protein ke. Okay, awak jelaskan apa yang awak dah belajar, sains apa tu kan. Awak masukkan supaya badan kita sentiasa sihat. Okey, supaya kita dapat terhindar daripada segala penyakit. Habis, siap isi awak dah. Okey, janji jangan panjang-panjang. Okey, jangan panjang-panjang. Habis dah. Okey, kemudian masuklah penutup. Penutup dia macam mana? Kesimpulannya. Kan? Betul tak? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tu masuk apa pengajaran dia. Okey. Apa yang awak dapat? Okey, habis Ini semua ini perenggan pertama untuk pendahuluan ni. Okey, ini pendahuluan. Okey, ini isi. Ini isi. Nampak tak ni? Mula dengan antara. Nampak tak ni? Okay, ni selain itu, di samping itu ataupun tadi cikgu guna apa? Seterusnya kan? Pun boleh. Okey, ini adalah penanda wacana. Penanda wacana ni awak bebas nak gunakan apa sahaja. Okey, dan isi akhir sekali ni untuk gambar isi yang terakhir tadi. Okey, kita sepatutnya makan makanan yang berkhasiat agar kita bertenaga dapat membesar dengan sempurna. Habis perenggan 1 siap, perenggan 2 pun siap. Okey, masuk balik untuk seterusnya apa? Perenggan yang ke berapa? Ketiga. Perenggan ketiga penutup. Ni. Kesimpulannya, kesimpulannya kita kena tulis apa conclusionnya atau konklusinya tu. Apa yang kita perlu buat, apa yang kita patut buat. Kenapa kita kena buat. Kita wajarlah mengamalkan gaya hidup sihat agar kesihatan kita terjamin dan kehidupan lebih ceria. Apa-apa sahaja untuk penutup ni. Pengajaran yang kita dapat daripada cerita tadi. Okey? Itu penutup. Faham tak ni? Faham tak ni? Ke macam penutup? Faham.
Pening-pening lalat lagi. Lalat atas kepala. Tu. Betul? Ha? Siapa faham? Saya faham cikgu. Saya faham cikgu. Okey, kalau faham kita pergi ke habis dah, bye. Tak. Sekarang kita fokus kepada dah masuk ke belum? Amindra belum masuk cikgu. Masuk. Loceng dah bunyi, kring, masuk. Fokus kepada ulasan bahagian B. Ini yang tadi tu kan. Jelas tak? Nampak tak? Kalau bela-bela sikit tu sorry tau. Memang hard ni je boleh. Okey, bahagian B tadi, tajuk dia apa? Keselamatan semasa di jalan raya perlu diberi perhatian oleh pengguna jalan raya. Siapa pengguna jalan raya? Siapa pengguna jalan raya? Kita lah. Yang pengguna hutan tu, hutan tu pun guna cikgu. Pengguna jalan raya ni orang yang macam mana? Yang bawa kenderaan, yang bawa kereta, lori, motosikal ataupun pejalan kaki. Okey? Itulah pengguna jalan raya. Okey, awak pijak je kaki kat jalan raya tu, awak adalah pengguna jalan raya. Okey, berdasarkan gambar-gambar di bawah ini, tulis ulasan tentang ciri-ciri. Awak fokus, nampak tak yang dia bold ni, hitam pekat ni. Okey, ciri-ciri pemandu bijak di jalan raya. Ingat, fokus dia nak tahu apa? Ciri-ciri pemandu bijak. Ciri-ciri macam mana seorang pemandu bijak di jalan raya ni. Okey, itu fokus awak. Jangan pergi melencong faedah-faedah ke, awak pergi melencong keburukan-keburukan ke, tak. Fokus kepada yang dia nak. Okay, panjang ulasan hendaklah antara 50 hingga 80. Okay, sekarang ni awak fokus kepada apa? Apa yang awak kena buat mula-mula? Siapa ingat kena buat apa? Pasak apa? Pasak, okay bagus. Okay, tulis balik. Pasak, apa-apa. Kalau kawan awak tengok kan, kalau dalam periksa kan, awak tengok kawan awak tulis karangan laju kan, lantak dah dia. Awak biarkan, awak jangan rasa tergugat. Yang penting awak tulis pasak dulu. Awak tulis pasak dulu Okey, apa dia pasak? Yang pertama, P yang pertama pendahuluan. Okey, pendahuluan. Okey, yang ini adalah EC untuk perenggan kedua. Okey, ini adalah penutup. Apa tu penutup? Kesimpulan. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Ingat cikgu cakap dengan komputer je. Okey. A, apa A? Antara. Okey, S tu apa? Selain itu, seterusnya. Okey. A ni apa lagi satu? Akhirnya. Senang kan? Bagus dah hafal. Okey. Habis. Okey, sekarang kita fokus untuk P. Yang pertama. Pendahuluan. Siapa rasa dia tahu macam mana nak tulis pendahuluan? Ambil dari, ingat satu tadi, salin dari tajuk. Nak salin tang mana cik? Nak salin hat mana? Ciri-ciri pemandu bijak di jalan raya. Tadi ingat Gambar di bawah. Yes, pandai. Okey, di bawah potong. Tukar kepada? Apa ingat tadi? Tak ingat? Okey, ambil ini potong di bawah, awak tukar jadi ini. Okey, gambar-gambar ini. Okey, tak mandi dia bagi dah ni. Okey. Tulis ulasan janganlah salin. Okey, awak ambil apa? Gambar-gambar ini Menunjukkan. bagus. Boleh? Pandai pun. Okey, menunjukkan Ya. ambil balik ya. Ciri-ciri. Tentang ciri-ciri pemandu bijak di jalan raya. Ambil yang itu, pendahuluan. Okey, kalau awak nak salin balik keselamatan semasa jalan raya perlu boleh, tak ada masalah untuk pendahuluan. Segala ni ke jawapan untuk hari apa? ini ke? Terlalu Apa tajuk untuk hari panjang. ini? Yes. Untuk hari ini kena buat yang ini. Okey, jadi kita faham Ini tajuk betul. dia. Ni tajuk dia. Ini sahaja. Ini tajuk dia. Ulasan dalam bentuk 3 perenggan. Okey, ini kita fokus untuk perenggan yang pertama ni. Okey, salin balik, ulang balik. Gambar ini menunjukkan tentang ciri-ciri pemandu bijak di jalan raya. Okey, gambar-gambar ini
Menunjukkan. Menunjukkan. Nanti ada lah tu yang screenshot tu. Tentang. Tentang. Okay. Pemandu. Pemandu. Tentang ciri-ciri pemandu bijak. Cikgu saja tulis buruk-buruk sebab apa tak nak awak salin di jalan raya. Jalan raya. Okey. Itu adalah pendahuluan. Awak kalau nak masukkan yang keselamatan semasa di jalan raya ni boleh masukkan tanpa memang tak nampak pun. Takut terlalu panjang. Kalau awak tulis yang ini pun dah cukup. Okey, pendahuluan. Okey, isi pertama. Isi pertama tadi 2T. Ingat 2T. Apa? 2T tadi, tersurat dan juga tersirat. Tersurat tiru, tersurat tiru, tersirat kena tambah idea awak. Okey, tersurat yang pertama, bersedia untuk berhenti. Tersurat yang kedua, menggunakan lintasan belang. Yang ketiga, menjaga jarak dengan kenderaan di hadapan. Yang keempat, memberi isyarat untuk membelok. Yang kelima, mematuhi hak laju. Okey, sekarang ni fokus kepada perenggan yang kedua lah. Dah masuk isi kan? Perenggan kedua lah kan? Yang ni, ASA ni. Kepada isi tersurat ya. Okey, bila kita nak masuk isi tersurat, kita kena tulis antaranya ni. Mula dengan antaranya. Macam mana nak buat? Antara apa? Antara ciri-ciri. Okey, bagus. Okey, antara ciri-ciri pemandu bijak di jalan raya termasuklah okey, kita hendaklah ataupun pemandu yang bijak perlulah bersedia untuk berhenti. Okey, ini. Kalau awak nak berangka dia kan, awak baca tahu. Berhenti. Okey, ini tersurat. Apa yang tersirat? Bersedia untuk berhenti ni, kenapa kena bersedia untuk berhenti? Waktu bila kena bersedia untuk berhenti? Jika lampu isyarat menunjukkan warna kuning. Okey, bagus. Lampu warna kuning. Isyarat warna kuning. Kuning. Inilah tersirat dia. Okey, bagus. Dah dapat dah tersirat. Pandai. Okey, ini tersurat. Ini tersirat. Tengok tulisan cikgu apa benda tu. Okey. Jangan gelak. Okay. Ini tersurat. Bersedia untuk berhenti ni dia bagi point dah kan. Tersirat dia kita kena fikir sendiri. Kenapa? Waktu bila kena bersedia untuk berhenti? Bila lampu isyarat warna kuning. Okey, dah habis. Tu tersirat. Okey, masuk isi kedua. Isi kedua. Sekarang ni kita tulis point dulu. Okey, isi kedua menggunakan lintasan belang. Okey, isi dia bagi dah. Lintasan. Selain itu, Guna lintasan belang kalau hendak menggunakan jalan raya. Okey, bila kita nak melintas. Jalan raya. Waktu melintas. Siapa kena melintas ni? Pejalan kaki. Okey, ini kita buat point dulu tau. Buat point dulu, jangan tulis panjang-panjang lagi. Okey, yang ketiga dia bagi apa? Jarak. Jarak kenderaan tu, jaga jarak. Jaga jarak dan jangan Jaga jarak ni, kenderaan di hadapan. Kenapa? Kenapa kena jaga jarak? Tersirat dia apa? kerana Elakkan berlakunya apa? berlakunya kecemerlangan. Elak berlaku kemalangan. Okey, itu tersirat. Okey, masuk yang keempat. Beri isyarat. Beri isyarat membelok. Kenapa kena beri isyarat? Waktu membelok, waktu bila? Kenapa? Waktu isyarat, kenapa kena, contohnya kalau kita tak bagi isyarat membelok ke kiri ke kanan, apa jadi? Langgar. Nanti Kereta. Langgar kereta. Langgar kereta ke belakang lah, orang belakang langgar depan lah kan. Okey, jadi kena Terbang sini, terbang sana. awal. Beri isyarat awal, elakkan kemalangan. Sama juga. Elak kemalangan, beri isyarat awal. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk pemandu yang lain. Itu isi tersirat. Okey. Seterusnya, yang ini, isi yang terakhir ni, inilah yang akhirnya tu, akhir sekali tu ni. Kalau nampak gambar terakhir ni, ini adalah akhirnya. Isi yang terakhir tu. Mematuhi Cikgu tak nampak lah apa dia tulis. Mematuhi had laju. hak laju. Mengelakkan kemalangan berlapi. Mematuhi hak laju yang telah ditetapkan.
Kena tulis balik. Lepas tu lagi satu supaya tak kena saman. Ya, betul. Itu tersilap dia lah sebab tu awak kena fikir. Okay, dah habis dah isi-isi tu kan. Itu poin-poin dia. Sekarang ni masuk penutup. Penutup tu tak ada kat sini. Dalam gambar ni awak kena jelaskan kewajaran dia. Apa kesimpulan yang awak dapat daripada semua ni. Kalau mematuhi peraturan-peraturan ini, kau mesti tiada kemalangan. Okay, macam mana nak buat ayat? Takkan nak buat ayat macam tu. Kesimpulannya ataupun konklusinya. Okay, sebagai pemandu yang bijak. Okay, apa sambungan dia? Perlu Kita haruslah. Okay, kita haruslah. Okay, sambung. mematuhi peraturan Di jalan raya. Supaya kita sentiasa selamat di atas jalan raya. Jangan, kalau boleh jangan ulang-ulang banyak kali perkataan yang sama tau. Okay, jangan ada perkataan yang berulang terlalu banyak. 2 kali tu dah cukup dah. Supaya kita, supaya pengguna di jalan raya sentiasa selamat. Habis dah kelas. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham. Saya faham. cikgu. Cikgu. Bye.